Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada tuan rumah yang menganjurkan majlis pada pagi ini, yang dimuliakan Ustaz Syauqi daripada Pondok Pari Panjang. Hari itu kita dah main di rumah mak nakan Ustaz Syauqi, iaitulah di Pondok Tuan Guru Haji Rifai. Dan hari ini dia main pula ke sini, yang kita kasih juga Ustaz Firdaus, Alif, Alimin, Faiz yang memimpin kita bacaan pada pagi ini, maulid yang dipimpin oleh Ustaz Syauqi dan qasidah yang dipimpin oleh mereka tadi, kepada seluruh ahbab kita daripada Al-Ustaz. Jadi alhamdulillah, walaupun majlis kita ni ringkas, kecil, tetapi moga-moga dipandang di sisi Allah Ta'ala dan diberkati dan dinaungi oleh para malaikat, dan kita rasa kerohanian. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan berkat kita pun, moga-moga Allah Ta'ala terima apa sahaja yang kita buat pada hari ini. Jadi dialukan kedatangan keluarga kita, Umi daripada Kulim, semalam balik daripada majlis, main pula pagi ni di atas mahabbah kepada Rasul Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fahim yang main daripada Al-Ustaz di atas dasar cinta. Begitu juga kepada abang ipar, adik ipar kepada Ahmad, balik daripada Melaka untuk semata-mata meraikan majlis pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati semua kita, dan Allah Ta'ala tetapkan iman kita, mati kita dalam keadaan iman, dan dikumpulkan bersama Rasul di akhirat nanti. Jadi malam ni umumlah kepada Umi dan sebagainya, kita ada majlis agak macam ni jugalah di Tafi Intan. Dan 4 hari bulan majlis adik-beradik kita juga di Dayak, nanti kita ulang. Dan pada hari Sabtu 6 hari bulan kita akan bersama dengan hari Ahad 7 hari bulan, hari Ahad 7 hari bulan 9 pagi kita akan bersama dengan Ustaz Syauqi yang akan memimpin bacaan maulid di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Jadi dijemputlah kepada semua lah yang tak ada apa-apa, hari Ahad 7 hari bulan 11 pukul 9 pagi di Masjid Sultanah Bahiyah yang akan dipimpin oleh Ustaz Syauqi kita. Itulah di antara majlis kita, utamanya malam ni. Kemudian 4 hari bulan di tempat Dayak kita, Ustaz Firdaus. Kemudian hari Ahad di Masjid Sultanah Bahiyah. Jadi kita bagi Ustaz Firdaus dan cakap, saya cakap banyak pada pagi ini, bagi dia sikit. Kemudian akan diberi majlis kita, tausiah kita yang utama, iaitulah Ustaz Syauqi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'ala. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an fi hadzal baitil mubarak wa fi hadzal makanil mubarak mimman idza an'ama syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad sayyidil khalaiq wal bashar wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Amma ba'd. Yang dihormati sahibul bait, tuan rumah, juga Ustaz Ahmad Rifai, seluruh penghuni rumah, Ustaz Syafi'i, Ustaz Firdaus,
al-munsyidin wal ahbab wal hadirin, semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak sekali krisis-krisis yang melanda umat manusia. Baik itu berupa krisis ekonomi, krisis kepimpinan, krisis politik, krisis akhlak anak-anak yang soleh. Banyak yang berlaku dan semakin parah dan semakin parah. Seperti mana yang berlaku pada zaman Anas bin Malik, yang mana ia sempat dengan zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang-orang yang mengadu kepada sahabat Anas bin Malik berkenaan dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kata sahabat Anas bin Malik, "Isbiru fa innahu la ya'ti az-zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Sabarlah olehmu, kerana tidak akan datang zaman kecuali setelahnya itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Generasi yang terdahulu mereka lebih baik daripada generasi yang akan datang. Namun di sana berkata Al-Habib Abdul Qadir Sekar, Wali Kutub, mengatakan tidak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk menjadikan manusia pada zaman ini kutub pada zamannya, dan tidak juga mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia pada zaman ini Fir'aun pada zamannya. Oleh yang demikian, kata pengarang kitab Ilal Islam min Jadid, yaitu Al-Syekh Abul Hasan An-Nadawi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, mengatakan di dalam kitabnya Ilal Islam min Jadid, krisis yang berlaku tidak ada pun sebenarnya. Puncanya adalah hanya kembali kepada satu titik, iaitu krisis akidah dan akhlak. Daripada krisis akidah dan akhlak inilah maka berlakulah krisis-krisis yang lain. Krisis kepimpinan berlaku apabila tidak ada acuan yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Krisis anak yang saleh itu berpunca kerana tidak ada di dalam rumah, di dalam keluarga tersebut yang menjadikan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai pedoman ikutan yang baik di dalam keluarga. Oleh yang demikian, krisis akhlak dan juga akidah ini puncanya pula ialah disebabkan ramai manusia tidak mengenali peribadi baginda sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliaulah insan yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil nama baginda dengan namanya sendiri. Adapun nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala panggil ya Musa, ya Isa, nama-nama mereka sendiri. Tapi kerana ta'zim, kerana mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nabi, ya Rasulullah. Itulah dia agungnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah, layaklah bagi kita
apabila menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam, kita gandingkan dengan perkataan sekurang-kurangnya ialah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Hatta di dalam salat pun, ketika mana tahiyat akhir, kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidaklah ianya perkara tersebut kita mengingkari orang yang tidak menyebut Sayyidina Muhammad, kerana kedua-duanya adalah benar. Namun bagi ahlul mahabbah, bagi orang yang merasa dia itu sangat mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sangat tidak layak baginya, sangat tidak sopan baginya apabila menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa digandingkan dengan perkataan sekurang-kurangnya ialah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda sendiri tidak pernah meminta kepada kita untuk mengagungkannya. Dia tidak meminta kepada kita untuk mensayyidkannya. Akan tetapi dalam masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhu'nya mengatakan kepada para sahabat, "Qumu li sayyidikum," terhadap sahabat Sa'ad, sahabat yang diutus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam jumpa pada sahabat, suruh berdiri untuk mengagungkan penghulu mereka, iaitu sahabat Sa'ad, yang mana dia dahulu datang ke Madinah berdakwah. Oleh yang demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam kata, "Qumu li sayyidikum," berdirilah kamu untuk mengagungkannya. Dalam masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat berdiri untuk mengagungkan baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam suruh mereka duduk. Suatu saat sahabat duduk sama-sama, datang sallallahu alaihi Rasulullah. Di dalam sahabat duduk itu, Rasulullah mari. Bila Rasulullah mari, semua sahabat bangun. Sebab apa? Mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah suruh duduk. Nampak di situ ada pro dan kontra antara ni, kan? Okay. Jadi baginda SAW suruh mereka duduk. Semua sahabat duduk. Tapi di sana ada seorang yang tidak duduk. Sahabat Hasan bin Thabit yang tidak duduk. Mengatakan, "Qiyami lil azizi alayya fardun." Aku berdiri terhadap orang yang mulia ini merupakan satu kewajipan bagiku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun. Dan meninggalkan kefarduan itu satu perkara yang sangat tidak layak. Kemudian dalam masa yang sama, sahabat Hasan bin Thabit menindir sahabat-sahabat yang lain. "Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqumu." Aku heran tengok orang yang ada akal fikiran, pemahaman yang tajam, tapi melihat orang yang seindah ini tidak bangun berdiri untuknya. Lihat, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, "Kamu salah wahai Hasan"? Tidak. Bahkan baginda mengikrar. Ikrar itu termasuk di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar perkataan, ikrar, pengakuan. Diamnya baginda itu juga dijadikan sebagai hukum terhadap berlakunya keadaan-keadaan di zaman sekarang ini. Semua diambil daripada hukum. Ikrar baginda, diam baginda, perkataannya semuanya diambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak mana punya kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak sampai kepada batas menuhankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan kamu memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ahlul ghulu. Mereka itu orang yang melampau memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, berqasidah dan sebagainya. Akan tetapi melampaunya memuji baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada batas syariatnya. Yang tidak boleh memuji baginda sallallahu alaihi wasallam itu, yang dikatakan melampau itu, bukan mereka yang meletakkan hukum melampau itu, akan tetapi hukum melampau itu dilihat daripada syariat. Yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kamu memujiku seperti mana kamu memuji nabi, seperti mana Yahudi mereka memuji nabi mereka. Mereka menyanjung, jangan kamu menyanjung aku seperti mana orang Yahudi menyanjung nabi mereka." Yang mana mereka, orang-orang Yahudi, menyanjung nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka itu menyanjung dengan cara menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Mereka menuhankan Nabi Isa, sedangkan kita
Sebanyak mana pun pujian kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai ke batas menuhankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah yang paling dekat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Imam Ali Al-Habsyi di dalam doanya, natawassalu ilaihi bi asyrafil wasail ladai. Kami bertawassul kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulia wasilah untuk menghubungkan kami denganmu ya Allah, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, majlis maulid ini termasuk di antara majlis yang mana sangat dekat kita untuk cepat kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar berselawat, akan tetapi selawat inilah merupakan syekh liman la syaikhala. Selawat inilah merupakan syekh bagi orang yang tidak memiliki syekh. Selawat inilah merupakan wasilah bagi orang yang tidak memiliki wasilah. Selawat inilah merupakan penenang bagi orang yang tidak tenang. Semua ubat ada pada selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah orang yang biasa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan itu ada pada mereka. Ketenteraman ada pada mereka. Rumah yang dibacakan selawat, rumah yang didirikan maulid, rumah yang dibacakan Al-Quran padanya, rumah yang dihidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka seburuk-buruk manapun rumah itu, maka ia dilihat oleh malaikat alaihi salatu alaihi salam. Mereka dilihat oleh para malaikat yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata di dalam hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan bersinar, bercahaya seperti mana penghuni langit, penghuni bumi nampak langit dengan adanya bintang-bintang. Kita kenal, oh itu langit adanya bintang-bintang. Jadi malaikat kenal bumi ini. Jika tidak ada di dalam rumah orang yang membaca Al-Quran, jika tidak ada di dalam rumah orang yang berzikir, jika tidak ada di dalam rumah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka malaikat yang di atas melihat di bumi itu, walaupun seterang manapun lampu, mereka nampak bumi itu hanya gelap gelita sahaja. Tidak ada cahaya. Nur cahaya itu datang daripada kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rumah yang dibacakan maulid, rumah yang didirikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam akan terus bercahaya dan dikenal oleh malaikat. Apabila rumah itu dikenal oleh malaikat, malaikat akan suka mari. Malaikat suka duduk, malaikat dia suka bertandang, dia suka duduk di situ, dia berlindung, dia menghamparkan sayapnya. Sebagai apa? Ridwan bima yasna, sebagai ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Allimu awladakum mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Yamani. Di dalam awal kitabnya dia mengatakan alangkah baiknya jika ayah-ayah dan ibu-ibu bagi rumah tangga mereka duduk-duduk bersama anak-anak mereka, menceritakan dan memperkenalkan kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ia memulai kitab tentang Allimu awladakum mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam muqaddimahnya telah mengatakan bahawasanya alangkah baiknya bagi orang yang ada keluarga, mak ayah, untuk duduk bersama anak-anak, menceritakan kepada mereka tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan Rasulullah SAW. Dengan perkara tersebut, anak-anak mereka akan menjadi orang yang daripada kecil mencintai baginda SAW. Maka ia termasuk di dalam orang yang disebut di dalam hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu awladakum, adibu awladakum ala thalathi khisalin." Ajarkanlah anakmu ke atas 3 perkara,
mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbati nabiyikum, wa mahabbati ahli baitihi, wa qiraatil Quran. Ajarkanlah anak kalian 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita cinta kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ajarkan kepada mereka anak-anak membaca Al-Quran. Hadis yang ini dikhususkan kepada anak-anak yang kecil, kerana 3 perkara ini adalah perkara asas yang wajib ada di dalam setiap rumah untuk mendidik ahli keluarga supaya mereka pandai membaca Al-Quran, kenal baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kenal siapakah anak cucu keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis ini ditujukan kepada anak-anak yang kecil, maka bukan bermakna orang yang besar tidak perlu kenal. Maknanya, bila hadis itu dituju kepada yang kecil, yang besar lebih-lebih lagi lah kena kenal. Faham? Yang besar lebih-lebih lagi lah kena kenal. Sebab dia tak akan besar kecuali dia kecil dulu. Faham? Dia tak akan besar kecuali dia kecil dulu. Jangan kita jadi seperti orang yang mengajak orang kepada yang baik tapi dia tidak melakukannya. Faham? Kita didik orang kepada perkara yang baik tapi tidak melakukannya. Mak ayah ajak anak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW tapi tidak melaksanakannya. Padahal kesan tarbiyah yang paling berkesan sekali ialah dengan lisanul hal. Lisanul hal itu dengan perbuatan. Perbuatan dengan percakapan, perbuatan lebih berkesan. Kalau kita di rumah, kita sembahyang duha. Kita di rumah, kita baca selawat. Kita di rumah, kita sembahyang fardu berjemaah setiap hari. Secara automatik, anak-anak tak perlu suruh, tak perlu apa, dia akan ikut sembahyang. Dia sembahyang 4 sejadah, dia sembahyang. Kita tengok kita sembahyang, dia sembahyang. Dia tengok kita zikir, dia zikir. Dia tengok kita selawat, dia selawat. Dia suka masuk dalam majlis ilmu, suka masuk dalam majlis selawat. Itu kesan daripada tarbiyah dengan lisanul hal. Oleh yang demikian, kalau kita ada majlis-majlis maulid, majlis-majlis taklim, majlis pengajian, bawa anak-anak ngaji, bawa anak-anak bagi mereka kenal. Jangan kita saja, kita bawa mereka bagi mereka kenal majlis-majlis ilmu, bagi mereka kenal daripada kecil lagi. Kadang-kadang kita tak mampu nak ajak mereka 3 perkara yang tadi tu, tapi ada jalan dia, iaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, majlis-majlis zikir. Ada jalan dia. Banyak sekali kalau kita buka Facebook, kalau kita buka apa media sosial, banyak majlis-majlis macam-macam. Dalam Kedah ni pun banyak. Jadi kita bawa dia kopi. Sementara masih lagi Rabiul Awal, kan? Sementara masih lagi Rabiul Awal. Jadi jangan lupa musafirlah mana-mana, carilah majlis-majlis ilmu, dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat supaya bulan Maulid ini aku nak dekatkan diri dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, hendaklah seseorang memperkenalkan ahli keluarga mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia baginda sallallahu alaihi wasallam? Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam dipuji sampai sedemikian? Oleh yang demikian, ketika mana kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan lahir dalam hati kita itu rasa bosan. Kenapa? Tidak akan rasa puas kalau kita memahami perkataan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita memahami pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka kita tidak akan pernah puas untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, idza kana rabbul arshi jalla jalaluhu asna 'alaika, yaitu para ulama berkata, memberi komentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada di puncak akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang baik semua baginda sallallahu alaihi wasallam paling atas. Baginda sallallahu alaihi wasallam paling hebat sekali. Kata para ulama, idza kana rabbul arshi asna 'alaika fama miqdaru ma yahmadul wara. Apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam,
maka seluruh alam manusia yang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana apapun, maka tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Maksudnya pujian kita ini tak hebat pun, tak banyak pun, tak hebat pun, kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, ketika mana kita rasa macam tu, semakin banyak kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Rasulullah memerlukan kepada pujian kita, akan tetapi kita yang memerlukan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh alam tidak memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tidak mengurangi martabat baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Mulia tetap mulia, insan yang sempurna tetap sempurna, insan kamil tetap kamil, tidak akan pernah mengurangi martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang berkurang dan bertambah itu adalah kedudukan kita. Banyak manakah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kadar kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda di tempat yang tinggi, ketika mana kita hendak sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hendak duduk di saf yang pertama di hari kiamat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sering didoakan oleh Habib Muhammad Al-Haddad, nadkhul ma'a Taha wa alihi bis sufufil awwalat. Masukkanlah kami ya Allah subhanahu Allah bersama dengan Taha baginda sallallahu alaihi wasallam di saf-saf yang pertama di hari kiamat nanti, supaya kita berada di satu golongan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah dengan banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin, sebanyak mungkin. Janganlah kita merasa janggal ataupun malu untuk berpakaian dengan pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam itu datang dengan cara tak terkenal, gharib, asing, dan akhir nanti akan kembali dalam keadaan asing juga. Maknanya ialah kita tengok zaman sekarang. Saya tak bersiwak. Ya. Kalau kita di masjid, seorang-seorang bersiwak, ya. Orang yang tak tahu dia tengok, wish, dahsyat dia. Orang tengok pelik. Orang tengok pelik, baru siwak. Baru siwak, sunnah Nabi SAW baru siwak. Tak lagi benda yang lain. Kalau kita pakai pakaian Nabi Muhammad, kita keluar, kita jalan, orang tengok sekarang ni, kan, bila pakai macam tu, orang dah panggil, oh, you alim ni, ini hebat ni, kan. Orang kita memakai sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan pakaian yang kita pakai itu menjadi wiqayah bagi kita. Pakaian seseorang itu akan menjadi benteng bagi dia. Kenapa? Bila dia pakai pakaian yang elok, nak ke dia buat maksiat? Sekurang-kurangnya dia menjaga martabat dia sebagai seorang Muslim. Tapi bila dia keluar, dia tak pakai apa. Bila dia keluar, dia ikut pakai cara orang-orang yang lain, maka mata dia tak jaga, tangan dia tak jaga, kaki dia ikut, dia nak jalan kat mana-mana tempat, nak pergi mall, nak pergi mana-mana, semua dia masuk. Maka dia tak boleh nak jaga diri dia. Kenapa? Pakaian itu yang salah satunya menjadi benteng bagi diri dia. Sebab itulah mereka, para habaib, sangat menekankan pakaian. Bukan kerana kita memegah-megah dengan pakaian tersebut, tapi yang pertama adalah kerana supaya niat pakaian itu dapat menjadi benteng terhadap diriku, dan juga niat supaya aku ni mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkat mendirikan majlis maulid pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki tuan rumah, mudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dan mereka semua ahli bait ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua mudah-mudahan apabila diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diambil kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Berkurang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah
Terima kasih Ustaz Tirtos Ustaz Syauqi yang menyampaikan kepada kita pada pertemuan majlis maulid di rumah Pakcik pada tengah hari ini. Jadi kita katuk dengan doa, kemudian sambil-sambil hidang tu baru kita sambung balik sambil-sambil qasidah setakat makanan sampai, kerana kita nak meringkaskan masa. Oleh kerana malam ni ada majlis lagi dan program kita ada satu lagi, rehlah kita mandi mandau. Lepas mandi kita kena rehat sat, barulah majlis kita segar, barulah kita dapat merasai menghayati dalam program. Jadi lepas daripada makan, kemudian sekarang ni mengidam, kita katuk dengan doa. Sambil-sambil mengidam tu kita qasidah sambung. Apabila makanan sampai tu kita makan dan kita beredar untuk solat zuhur. Terus ke tempat mandi. Lepas mandi tu kita balik rehat di Tafiz An-Naim tu balik. Dan kita bersiap sedia. Lebih kurang hari lewat pukul 6 suku kita bertolak ke tepi Intan. Jadi Ustaz Fidaus lah doa katuk. Kemudian Ustaz Fidaus doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولقد أشرت لنعت من أوصافه وتهدي القلوب تهيج الأشجار. والله قد أثنى عليه فما يساوي قول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإن امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواهب أحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اكبرنا أجر دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا فرعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن إجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحق رسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف آجلا مرضانا. وقد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات
وأصلح العقبانا آمين يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك بهذه الفاتحه المعظم سمع المسامع ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تعلمنا معاملتك من الخير وان تجعلنا من الخير وان تحفظنا في ايدينا وانفسنا واهلنا واولنا واعدادنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومعطي من كل خير يا أرحم الراحمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi nggak tahu mana. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih karena sudi hadir dan buat majlis Maulid Rasul di rumah saya ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barakillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mai lingkong. Duk 4 5 orang duk. Di bawah sama duk. Bismillah. 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 Ada orang mak. Ramai tu sini, ramai. Ramai ni. Cepat. Mana foto sih? Duk, tu apa ini? Mai. Awal ni dulu. Dulu ni dah buat. Awal ya, jom. Mak, tu ada. Aku bagi makan khusus. Betul. Memang rumpik lah. Apa kita tu? Mobil mana ni? Gambar dot lagi. Dia boleh cakap apa ni? Mari jadi nak cakap boleh. Sama tak cakap. Ha? Gini pun tu. Betul. Lagi. Ada masak. Tak apa-apa. Dia lupa ni. Patut kalau ala mak yo mana mana minta mak penuh dekat kosong bagilah anak nabi tak bagi masuk nak panggil tak balik tak jadi bang tak ada dalam tak nak buat pun semua pun semua ni lah pakai tak video main lah kawan jalan lagi
Malam 12 kan? Kau lagi? Kamu nanti. Kau kan besok soal kau dulu. Dia itu orang banyak. Sorry, tampang. Review.